الله أكبر الله أكبر. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan sebagai muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam, seluruh jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, ayah ibu, abang, kakak dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, alhamdulillah, hamba bersyukurlah dapat sapa ke sini dan sangat-sangat bertuah kerana ni kebetulan yang sangat baik. Pertamanya malam Jumaat, malam Sayyidul Ayyam ini, penghulu segala hari, yang Allah Subhanahu wa taala akan gandakan pahala segala amalan kita pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat tu dah bermula maghrib tadi dah. Maghrib saat ni dah mula dah Jumaat, sampailah kepada maghrib esok. Yang ini ganjaran yang setiap minggu. Hari Jumaat ni, kalau kita lalu hari Jumaat dengan amalan-amalan yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi SAW, begitu jugalah para salafus salih, ulama-ulama kita yang terdahulu, tok-tok guru kita dan sebagainya, disebut oleh Nabi SAW, antara Jumaat dengan Jumaat itu ialah kafarah, sebagai penghapus dosa. Sama juga hak lebih dekat lagi antara semaya dengan semaya. Kita semaya subuh sampai ke zuhur, semaya subuh tu menghapus dosa sampai ke zuhur. Semaya zuhur pula penghapus dosa sampai ke asar. Semaya asar pula penghapus dosa sampailah kepada maghrib. Semaya maghrib pula ni penghapus dosa sampai ke isyak. Semaya isyak lagi penghapus dosa sampai ke subuh. Jadi as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah, antara 5 semaya yang fardu, antara Jumaat dengan Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, dan juga antara bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan, kafaratun, adalah sebagai penghapus dosa. Antara kedua-duanya, antara semaya dengan semaya, antara Jumaat dengan Jumaat, antara Ramadan dengan Ramadan. Jadi alhamdulillah, buatlah apa amalan sekalipun pada hari Jumaat, nama Jumaat ni digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang disebut oleh Nabi SAW banyak, antaranya ialah membanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi ada masjid-masjid kita malam Jumaat dia buat baca Quran. Tak kira lah zaman dulu baca Yasin, sekarang ni pun nak baca Quran apa-apa pun boleh belaka. Cuma kalau nak baca surah panjang, nak ambil hak Nabi sebut secara sarih, secara jelasnya, ialah baca suratul Kahfi. Kalau baca suratul Kahfi, kalau baca cepat-cepat lorak pun setengah jam tak ada. Maknanya maghrib kan isyak tak ada. Kata baca sore tu, baca sore cepat-cepat pun tak ada. Jadi kalau kita baca ramai-ramai supaya kita pergi berjalan lah,
Kalau kita pergi jalan sore Kuala Terengganu 2 jam je. Tapi kalau berlarak 10 buah kereta tak sampai 2 jam. 5 jam berkali. Gitu. Jadi kalau kita baca Suratul Kahfi sore-sore, ada antara maghrib isyak ni dah insya-Allah orang hak lancar Quran dan sebagainya. Tapi kalau kita nak baca ramai-ramai tak ada. Kalau kita baca Yasin dah. Sebab itulah ulama dulu baca Yasin. Dah sudah molek Yasin ni 15 minit kalau baca sore. Baca ramai-ramai 45 minit sudah molek orang biasa. Tu Yasin. Baca Quran. Antaranya lagi disebutkan salawat. Aksiru as-salatu alayya min yaumil jum'ah kama qala. Nabi kata banyakkan berselawat ke aku pada hari Jumaat. Maka itu antaranya lah pada hari Jumaat. Jadi sama-samalah kita ambil kesempatan ini. Dan keduanya ialah kerana satu hari dua lagi nak puasa Ramadan. Jadi alhamdulillah dapat bersama dengan ibu ayah di sini. Alhamdulillah, walaupun rasanya ini pertama kali lah hamba sampai sini. Kerana inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan anak beranak di Masjid Mukim Lunda kita ni. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin tu bersaudara mara, cuma kita tak pernah kenal sebelum ni. Jadi alhamdulillah hari ni ramai lagi lah adik-beradik hamba dan juga anak beranak hamba. Adik-beradik hamba ramai dah 18. 18 sahaja. 18 sahaja. Jadi hari ni kau ramai lagi lah. Alhamdulillah. Ibu ayah sekalian muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kau dekat dengan Ramadan, kau dekat nak puasa ni, kau bersungguhlah sebenarnya kita ni bercara bab puasa. Mana-mana masjid pun hamba yakin amalan ni semua ustaz, ustazah, tok guru akan sebut pasal nak puasa lah. Dan hal puasa ini ataupun Ramadan secara besarnya, secara keseluruhannya, Ramadan itu sendiri sangat-sangat besar, sangat banyak perkara yang boleh kita bincang. Tapi nak bincang belaka tu masa panjang. Hamba guna istilah hamba kalau benda ni yang berkata tak tahu nak petak mana lah. Dengan masa setengah jam lebih kurang tu 82 minit, 8:27 insya 25 minit lagi ada. Jadi kita nak petak mana? Orang muda tahu kau petak ni. Orang tua tahu tak nak petak ni. Orang muda tahu kau nak petak mana ni. Nak jamuh mana? Jamuh pun tak tahu orang muda lah ni. Dah, nak sentuh bahagian mana? Baru ilir sikit, baru dia faham. Jadi nak ambil gapo dia nak bincang bab puasa ni. Banyak. Dan insya-Allah dalam Ramadan ini pun masjid-masjid yang besar-besar seperti ini, hamba yakin dah susun dah jadual. Setiap hari ada tazkirah. Sama ada di subuh ke, sama ada di asar ke, sama ada hari Jumaat, hari Sabtu tu ada kuliah subuh lagi dan sebagainya. Kuliah sebelum Jumaat pun ada. Ada siapa setiap hari pun ada tazkirah. Ada setiap hari ada tazkirah. Hamba pernah tazkirah subuh ni pada tahun 2001, 2002, 2003 dulu. Kalau tak salah ingatan nama, di Masjid Telipuk tu. Masjid Sultan Muhammad kedua ni, Telipuk tu. 3 tahun hamba pernah kuliah subuh Ramadan 15 minit je. Tapi setiap subuh 20 kali Ramadan tu. Hari Jumaat satu saja orang lain. Masa tu almarhum bukan dia sahibul samah mufti kita lah ni dan juga orang lain lah hari Jumaat Sabtu. Tapi hak pagi sampai pagi kami tu hamba sama 3 tahun duduk situ. Lah ni semua masjid dah aktif supaya tu belakang. Ada sebuah masjid hubungi hamba dia beri tarikh setiap hari selepas asar ataupun selepas subuh. Bayangkan setiap hari selepas asar atau selepas subuh. Tazkirah sekadar 15 minit saja. Hari Jumaat ada subuh, ada sebelum Jumaat. Ataupun dia kata nak sebelum Jumaat ke nak lepas Jumaat. Dia kata ustaz pilihlah mana so. Maknanya kalau kita tengok situ 50 orang. Ustaz kita, ustazah kita ke ada kuliah duha dan sebagainya. 50 orang sepanjang Ramadan tu untuk bagi tazkirah, peringatan kepada kita. Dan hamba yakin juga ada sebuah masjid tu dia hamba beri tajuk ke dia. Dia kata ustaz pilih tajuk hamba beri tajuk. Dia balas mari dia kata tajuk ni ada dah ustaz buat.
Siapa kau kena pilih tajuk kita semua dah. Maknanya setiap orang akan bawa tajuk masing-masing. Kalau 50 orang agak 50 tajuk. Cerita bab puasa tu sebab tazkirah puasa Ramadan kan. Jadi beginilah kita tengok aktifnya keilmuan di tempat kita ni, alhamdulillah. Cuma banyak masjid ni kalau jemaah gaji ustaz. Gaji ustaz bolak-balik jemaah. Jemaah duduk setara tu je. Ustaz ni mak kata riti mari seluruh Kelantan ada. Orang lama, orang muda, tok guru ada belaka ni. Oleh jemaah ni je ada. Masjid mana-mana gitu belaka. Jemaah tu je ada, tak menambah sangat pun walaupun bulan puasa. Jadi kita harap bulan puasa ni makin ramai jemaah, masjid kita lebih diimarahkan insya-Allah dan merebutlah peluang dalam Ramadan ini. Jadi pada malam ni ayah ibu sekalian, muslimin muslimat sekalian, amba bercadang amba nak ambil perkara yang berkaitan satu perkara yang besar juga dalam Ramadan ini, iaitu Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran dalam Ramadan ini. Jadi banyak-banyak tadi yang nak sentuh ni lah. Mungkin ada dah ustazah kita, tok guru kita sentuh, tapi mungkinlah ada sikit-sikit benda amal rakyat ni mungkin berbeza ataupun hak baru bagi kita. Jadikanlah sebagai ilmu. Kalau hak mana serupa dah tu kira tazkirah lah. Tazkirah ni peringatan. Peringatan ni hak bagi rakyat dah tu peringat. Hak tak rakyat lagi, hak tak tahu lagi tu ilmu. Ilmu bahasa Arab, bahasa Melayu tahu. Daripada tak tahu jadi tahu gitu. Amo pun hari ni baru tahu. Nak mari saat ni duduk cari jalan kok mana nak suruh sapa sebelum orang semaya. Rupanya telefon dia tunjuk kat belakang tu. Nyali mai kat belakang sekali mari juga kok ni. Dia tunjuk hari ni daripada Nilam Puri tu mari kok ni, dia tunjuk kok ni selalu masuk. Weh kok ni siapa sini juga. Tahu. Gitu je boleh ilmu ni. Dengan telefon ni pun boleh ilmu juga rupanya. Kok tu rupanya boleh mari juga kat kau tu. Mari semua jalan tu pun masuk ke KBMC ni dia. Mai kau ni jumpa juga sampai sini, alhamdulillah. Mari dah masjid ni sebelum ni pun ada mari semaya jenazah ada waris meninggal lama dah banyak tahun. Jadi muslimin muslimat sekalian, ambil ni berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30. Surah Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, kaum aku ni pun aku lah, orang Islam masa itulah. Ittakhadhu, mereka itu telah menjadikan Al-Quran, hazal Quran, Quran ini mahjura, sebagai yang ditinggalkan. Bagai yang ditinggalkan. Kita balik ke rumah malam ni, kita tengok bagai-bagai atas rumah kita tu, kita nak tahu hak mana bagai kena tinggal dengan hak mana bagai pakar. Kalau buku, kita pergi ke rak buku, tengok hak mana buku hak kita duduk balik sama dengan buku hak kita lama dah tak pakar. Dia beza gapo berabuk antaranya lah. Berabuk. Jadi balik malam ni kena tengok dah 2 hari lagi nak puasa ni, nak baca Quran ni. Kalau balik tengok Quran kita duk baca sama baru-baru ni tu, tengok berabuk dah tu, takut jadi mahjura. Takut jadi hak sebut Allah Taala sebut ni Quran tu kena tinggal dah. Tak pakar, nauzubillah. Takut berlaku dalam rumah kita lagu tulah. Amba baca juga Quran ustaz, amba pergi masjid amba bacalah, ke masjid susun comel banyak Quran. Di rumah tak apalah, dia kata duk situ berabuk ni hak di rumah, hak masjid amba baca sama. Biarlah nak cari alasan tu cari jelah. Tak ada masalah. Gitu. Hak baca tak baca, hak baca dapat dia. Kalau tak baca tak dapat dia juga tak dapat.
Lek kita royak ni tak ada apa satu, kita beroyak je. Kita hamba ni nak berkongsi tazkirah ni dengan ibu ayah sekalian, dengan sahabat-sahabat sekalian, nak berkongsi je. Mungkin benda hamba royak ni kena hamba sendiri pun. Tidak kata hamba ni hamba lontarkan ni kena ke orang belakang, hamba nak ngata ke orang, tidak. Mungkin benda tu bikah marilah kita. Tazkirah ni tazkirah ke kita juga. Tu email atas mimbar ni tiap-tiap hari jemaah ada usikum wa iyaya bitaqwallah. Dia kata aku pesan kepada kamu dan aku supaya takwa kepada Allah. Hamba lagu tu juga. Jadi mungkin hamba royak ni bikah balik kenalah kamu, jetaklah kamu, tak kira. Jadi kalau kita balik tengok, kalau nak tahu barang tu hak pakai lagi dengan hak lama tak pakai, antaranya berabuk. Gitu. Jadi dalam bab Quran ini apa tak segi kepada hak latar belakang sebelum itu, amba nak tengok terus kepada mahjura. Makna mahjura ni yang ditinggalkan. Kalau bagi hak tak pakai, tinggal dah, tak si pakai dah. Kalau kita baju banyak-banyak baju, hak 10 tahun lepas kita lipat-lipat si petak lemari nak bagi orang tak lagi. Letak dulu, susun dulu, bakali gaya dekat-dekat gaya ni, cari-cari hak mana boleh bagi orang. Tu hak mahjur lah tu. Hak tu tinggal lah tu, tak si tak pakai tu kita tu. Hak kita nak pakai dah ni koleksi lain dah ni. Kalau orang tina agak sepasal sehari, kalau orang ngajar sekolah cikgu tak sepasal sehari hak lain tu. Hari Kenin lain pula 2 minggu stok dia. Minggu ketiga ni baru tukar hak lain dia. Tu maknanya baru pelik semula. Itu adalah hak dia pakai. Hak dia tak pakai hak mana? Hak dia lipat letak molek, cadel satu hari nak bagi kat orang. Tu tak pakai lah tu. Jadi Quran mahjur ini antaranya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata keadaan orang musyrikin pada masa itu, pada masa hak Nabi sebut hak ni Allah Taala royak Nabi kata waqalar rasul ni, Nabi kata ni pertama sekali dia kata orang-orang musyrikin macam mana mereka ni menjadikan Quran ni mahjur. Antaranya ialah dia kata mereka ini tidak la yusrun ila al-Quran, mereka tidak diam ketika dibacakan Quran, wala yastami'una ilaihi. Orang musyrikin, orang kafir musyrik ini bila dia dengar Quran pertama sekali dia tidak diam. Sebab ada dalam ayat lain Allah Ta'ala kata bila mendengar Quran kena dengar dan kena senyap. Wa ansitu fastami'u lahu wa ansitu. Kan dulu kan ada kan hak cerita pasal tak boleh baca, tak boleh pasal keset Quran, pasal malam tak boleh pasal Quran. Tak, ada kan lagu tu dulu kan, geger kan. Ambil daripada ayat tu lah. Apabila dibacakan kepada kamu Quran, maka fastami'u, dengar kepadanya, wa ansitu, dan juga kena diam. Jadi orang kafir musyrikin ni antara makna, kalau ikut Ibnu Katsir ni dia kata makna Quran tu dah ditinggalkan ialah apabila tidak lagi diam apabila mendengar Quran, tidak hormat kepada Quran, dan juga tidak mendengar kepada Quran. Ini atau mak kata tadi mungkin ni hak kena kamu sendiri pun lagu tu lah. Serupa je hukum ni, tak ada kena, tak ada orang tu orang ni beza, serupa je. Kalau hamba pun lagu tu buat, hamba pun kena jugalah. Dan daripada sini banyaklah perkara-perkara lain yang timbul tu. Contohnya lah kita menghormati orang, sehingga kan kita kata apabila ada orang tengah semaya, kita tidaklah bising. Sebab mereka tengah semaya yang fardu, bukan hak sunat, hak fardu. Jadi kita nak jaga supaya contoh yang kita balik kepada cerita lama tu, buat apa yang pasal malam kita kata tak pasal Quran tak apa. Sebab tempat tu orang duk bergagal menggo lain, orang duk berjual beli, orang duk tawar menawar, 310 tak. Ni pula 5-10 kita pasal Quran. Jadi dengan sendirinya menjadi orang tani lah, menjadi orang hak dengar tu dia tidak lagi memberi perhatian, tak dia dah bila baca Quran pun.
Kalau kita ni jual kaset, kita baca Quran, orang tu duk jual buah timun, 3 skelo sia, skelo sia, skelo sia, skelo sia, skelo sia, skelo. Hak nu pula jual pula buah paruh pula 3 10, dia tak dia dah. Jadi kita hak pasang Quran ini menjadikan demo tu tak diam kepada Quran yang mereka dengar. Dia tak dengar. Tu jadi kau banyak isu. Hamba malah sebutlah isu tu sebab banyak dah orang sebut isu tu. Jadi kita nak ambilnya, kalau boleh kita nak jaga supaya kalau kita tak nak menjadikan Quran itu ditinggalkan. Macam Nabi sebut tadi, jangan tiru hak musyrikin ini. Maknanya kita ni bila dengar Quran, kita diam, kita hormat, dan juga kalau dengar Quran kita dengar molek. Kita dengar molek. Sebab kita ni kadang-kadang kita tidak baca tapi kita dengar. Atas kereta kita tak ngapa Quran, tak nak buka mushaf, tak nak buka lah telefon pun, nak bawa kereta dah, maka kita pasal hak dengar. Jadi bila kita pasal hak dengar, sebab tu bila pasal hak dengar, masa nak buat gurang anak-anak tak usah pasal lah Quran tu. Sebab kalau kita pasal tu, kalau kena buat, kita tidak akan menghormati dia. Kita pasal di antara dua. Kalau kita nak buat, jangan pasal lagi. So, yang keduanya, kalau kita dah pasal, bolehlah nak buat. Berhentilah sebentar. Contohlah kita dengar radio. Siapa satu masa radio dekat nak bel dia pasal Quran. Hak masa dia pasal nasyid sani, masa dia buat sani kita bodoh buat gege dak. Tapi bila siapa kita terdengar Al-Quran ni 5 minit ni, maka masa tu kita diamlah. Jangan duk badi buat dan dengar Quran. Tu cara kita menghormati lagu tu. Yang keduanya ialah apabila mereka ini hak cerita orang kafir dulu. Kita nak tengok supaya jangan jadi lagu tu. Supaya kita ni jangan jadi lagu tu. Kalau jadi lagu tu, kita ni tinggal Quran. Orang panggil. Dia kata mereka musyrikin ni, dia kata iza tulqa alaihimul Quran, apabila alaihimul Quran, apabila dibacakan, dipersembahkan kepada mereka Al-Quran. Maknanya kalau kita nak suruh dia dengar, sebenarnya kita nak pergi baca ke dia, kita nak wayak ke dia Quran ni, dia kata apa? Aksarul laqta wal kalam. Dia kata maka dia akan membanyakkan perkataan lagat ni, maknanya melaung-laung dengan kuat. Dia tepik. Bila orang lagi nak baca Quran, dia tepik, dia tak dengar. Supaya hak dia tu lebih didengari oleh orang lain. Oleh orang lain. Sehinggalah mereka ini ataupun orang lain sekali tidak mendengar kepada Quran yang kita baca saat ni. Itu perangai dia. Tak ada lah bakal dalam masyarakat kita ni, kalau kita baca Quran dia tepik lari, suruh geger supaya orang tak dengar. Mungkin tak ada lagi lah sampai kau tahap ni kita ni. Orang panggil hak jahat lagu mana pun tak sampai tahap tu. Tapi kita rakyat ni supaya bercadar, takut-takut sampai satu hari berlaku lagu tu. Hak kita depan hari ni kita tak tahu lagi law ni, hak law ni. Hak law ni pun nak banding dengan hak gitu 10 tahun lepas, banyak dah tak serupa pun. Hak law ni, hak berlaku law ni, hak kita jangka mula tak berlaku pun berlaku law ni. Kalau zaman dulu tak kata kita jahil-jahil mana, tak ngaji mana pun, orang tapa mak tapa ayah, bunuh mak bunuh ayah, tak ada zaman itu jahat-jahat orang kita pun tak. Elah ni bunuh mak bunuh bapak mai. Tu benda-benda yang kita kata kita tak jangka. Dulu kita sebut hak jahiliah. Hak jahiliah dulu dia bunuh anak jantan. Zaman Nabi Musa bunuh anak jantan. Lepas tu bunuh anak tina pula zaman Nabi sendiri, zaman Umar bin Al-Khattab lagi. Dia bunuh anak tina pula, bunuh anak jantan ada, bunuh anak tina ada. Kita pun sebut dalam pokok kita sarung tak kena bunuh orang dah. Bukan sakat anak jantan, anak tina. Lah ni mak pak pun dia bunuh. Benda yang panggil tak masuk akal kita. Kita tak mikir mula siapa orang kita Melayu yang lemah lembut baik ni, juruh ni, walaupun tidak kuat agama pun orang Melayu ni juruh dah. Tak siapa kau bunuh mak pak, berlakulah ni. Benda gitu. Sebab itulah bila kita wayak benda lagu ni, mungkin kita akan rasa tak ada bakal puak kita. Tak ada lah ni. Tak tahu lagi ke depan hari lagu mana, na'udzubillah lah, kita pun tak sil lah. Sebab dunia ni dia tidak adalah kemudah dah. Dia adalah kepayah. Sebab Allah kau nak dekat dah dengan kiamat ni. Bila nak mai kiamat, dia ada alamat, tanda-tanda kiamat, ada surah kecil, ada besar. Bila tanda kecil tu pun susah dah. Bila tanda besar tu kau banyak susah. Bukannya kita kau senang ni. Dukhan.
Mula kecek hak masa PKP mula tu. Ni dukhan. Nak terbit dukhan ni lemah tak boleh nyawa dukhan ni. Bila terbit dukhan asap ni, orang mukmin saja yang boleh nyawa. Orang kafir tak boleh nyawa. Akan mati habis orang kafir. Orang mukmin saja. Kita sahaja yang boleh nyawa. Akan mati orang kafir pada masa tu. Berat tu. Kita pun berasa juga, tapi kita boleh hidup lagi, kita boleh tahan atas nama kita mukmin. Tuhan biar tu sah je vaksin dia, iman je. Itu vaksin dia. Situ belakang vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, 4 booster jala belakang iman. Tak ada iman tak boleh nyawa. Nak dukhan hak seksok tu. Tanda kiamat nak mari, hak besar, hak pertama, tubik dukhan tu dulu. Sebelum pada mari hak lain. Dan ulama kita kaji kiamat mari ni, alamat kubra ni diserupa dengan buah sebeh. Mari tanda kiamat, dengar kiamat serupa buah sebeh. Kau kita nak terah ke? Nak terah boleh, tapi kena putus sebeh sah. Mari kiamat tanda pertama asap tebal dukhan ni supaya kita kerak wasabah. Kita pegang, kita kerak wasabah. Agak-agak jatuh apa butir. Kalau sebeh ada 100, jatuh apa butir? Belakang jatuh. Belakang jatuh. Berapa minit sebutir jatuh? Tak sebutir. Tak sebutir. Tak sebutir. Lagu tu kah? Seruh. Bahasa standard gapo seruh tu. Kita kerak tegak seruh jatuh. Tak. Lagu tu. Tanda kiamat ada 10 hak akhir ni. Supaya dengan kita cocok dia, letaklah supaya sebeh tu cocok 10 butir. Kerak bawah, seruh jatuh. Lagu tu je. Start daripada asal ni, lepas tu akan mari yang keluar, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Cepat lagu mana? Cepat supaya putih wasabah. Seruh. Allah. Ni baru kita tutup muka. Amba pun lemah nak nyawa. Kalau amba jadi tu imam mau buka tak boleh. Nak baca lemah agak boleh. Ni baru tutup ni. Ni asap tak boleh nyawa. Orang kafir tegak dengan beleceh tubik kot lingo, tubik kot hidung, tubik kot mutah, kot gapo. Tak boleh. Dia nyawa tu jadi kot azab ke dia pula sampai ke mati. Tu kiamat seksa. Bila? Tak tahulah. Antara ciri-ciri hak tadinya apabila dibacakan kepada mereka Quran 5 minit warning dah, nak merah dah tu. 27 kelik dah. 5 minit lagi. Sini tak boleh lewat ni. Dia tahu dah semua ustaz gitu lewat ayat di atas. Semua ustaz ayat lagu tu belakang. Kita ustaz-ustaz ni gini je, kita ambil masa semaya sunat tu. Sekat tu je lah. Tawar sekat tu je. Sekat semaya sunat 10 minit tu, lepas 27, lepas 37 kita berhenti, azan kita semaya. InsyaAllah. Ini pahala juga sebab ni wajib kita belajar. Sunat tu pun sunat juga. Kita buat sunat lepas pada isyak tu, sunat muakkad. InsyaAllah. Sunat muakkad lepas isyak 2 rakaat. Kalau orang rajin, hak 2 sebelum tadi dia buat lepas isyak jadi 4. Alhamdulillah. Sunat juga. Sampai ke 4. Pertama dia kata hujran nihi wa tarkul iman bihi. Yang pertama orang musyrikin dia tinggalkan macam tadi. Dia bila orang baca Quran dia lawan. Dan juga dia tidak beriman. Yang keduanya tarku tasdiqihi. Dia tidak membenarkan Quran. Ni orang kafir ni. Kita lihat orang kafir ni, kita tak boleh berlaku kat kita lah. Tidak membenarkan apa yang ada dalam Quran. Kita takut berlaku kat puak kita hari ni juga. Bila kita baca Quran, dia tak terima. Bila tak terima, seolah tidak membenarkan apa yang ada dalam Quran. Panjanglah cerita tu. Tidak menjalankan hukum Allah. Bila tidak buat, dia kata, dia percaya ke tak? Percaya, tapi tak buat. Dia takut jadi lagu tu.
Bila ada benda-benda dalam Quran syariat ke hukum hakam ke dan sebagainya, apabila kita tidak buat sebagaimana hak Quran itu suruh, takut jadinya tidak tasdiq, tidak membenarkan apa adalah Quran. Jenis percaya tak buat ni payah. Percaya dalam hati. Iman dalam hati, percaya dalam hati, tapi wasaddaqahu al-amal. Dibuat oleh anggota. Kalau ada dalam hati tak buat anggota, tak percaya kita. Gi ke tak demo esok? Gi. Esok jumpa. Jalan demo gi. Tapi gi. Jok cerah lu jok pagi pas gelap tak ada siapa. Tak ada nampak muka. Gi kan gitu. Royak je nak gi tapi tak gi. Mana tanda kita nak gi, sungguh-sungguh kita gi ialah bila gi ada. Itu baru gi. Hak kita royak kepada Allah Taala, kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul adalah kita tengok pada buat. Kalau tidak buat, maknanya tidak ada tasdik, itu tidak benar. Kalau tak buat itu tidak benar. Kita takut lagu tu. Takutnya royak saja hak dalam hati, tapi sebab kita tak nampak hak dalam hati, tapi kita boleh tengok amalan anggota. Yang ketiga ialah tarkul amal bihi wa imtisal awamirihi wajtinab nawahihi min hujranihi. Tanda tinggal Quran juga ialah tidak beramal dengan Quran. Begitu jugalah tidak menurut perintah Allah hak ada dalam Quran dan tidak tinggal hak mana larangan Allah dalam Quran. Ini hak bagi berat belaka ni. Tapi kita ambil sebagai tazkirah. Semula-semula kita nak pakai, kita nak dengar semula, tak ada masalah lah. Tidak kata esok boleh pakai selalu pun tak apa. Tapi semula-semula ingat, dia kata Ustaz Hazrul. Nama Ustaz Hazrul orang panggil. Gitulah. Mudah-mudah Ustaz Hazrul, dia kata Ustaz Hazrul yang mula tazkirah mula dia baca, dia duduk royak. Gitu. Ingat bila-bila pun tak apalah, tak ada masalah. Wal udul anhu ila ghairihi, wal udul anhu ila ghairihi. Dan tinggal Quran gi ambil bahagian lain. Allah berat lagi. Itu tanda hujran yang disebut oleh Allah mahjura. Quran jadi tinggal ni, jadi bagi tak sepakat ni, bagi tak sepakat ni ialah bila tinggal Quran, bukan setakat tinggal adalah Quran 2-3 perkara saat ni kita royak saat ni, dia ambil bahagian lain pakai pula. Lebih pada Quran pula. Ada perkara-perkara mengukuhkan apa yang ada dalam Quran. Ada. Tapi ada perkara-perkara yang Quran itu dah beritahu dah. Hak tu lah hak benar. Maka kita ambil lagi hak lain. Seolah-olah kita menafikan kebenaran hak Quran. Kita takut jadi lagu tu. Kita duk kecek sana lebih kurang mojok daripada siapa lagi tadi duk kecek pasal soft. Mana ayah kita tadi cakap pasal soft kan? Esok kita start malam ni lagi. Ada masjid seminggu dah. Hamba kata alhamdulillah. Bukan alhamdulillah mujur mari Covid. Tapi kerana Covid 18 hari bulan 3 2020 sampai ke hari ni rindu kita nak dapat saf. 2 tahun. Hak zaman dulu orang tak cara ke saf. Email tak akak raya ada istawu sufufakum betul sah tak betul tarang pun. Tebik Terengganu pula. Tak betul terabut pun. Awal 2 tahun dah tak boleh berapat sah ni, masing-masing rindu sangat. Tu kita duk kecek sah nak lagu mana dia. Jadi mari hak baru ni tidak ada penjarakan, bawa sejadah sendiri. Maka nak buat lagu mana tu kita duk bincang sana ni. Itu ikut kaedah kita lah nak buat lagu mana dia. Amak duk perhati tengok lebih kurang lah. Kalau sejadah kita ni hak 2 kaki lebar dia sedang molek. Amak sana ni semaya sebelah kat bilah sana ni sedang molek bersentuh baru. Sejadah amak ni 2 kaki suku, 2 kaki lebih lah. Moga amak sama sihat dengan tok bilah. Minta maaf tok bilah dah. Moga amak sama sihat dengan dia. Kalau hak amak 2 kaki suku ni sedang molek, amak bersentuh bahu dengan tok bilah. Itu nombor 1. Jadi kalau kita ada sejadah 2 kaki, kita perapat molek comel, sedang molek. Kalau lebih 2 kaki, moga kita sama-sama kita ni biar kita ni berselisih sikit. Berselisih sikit jadi sedang molek tepuh bahu kita sedang molek lalu. Sedang molek lalu. Dia kaedah soft tu, bila kita tepuh bahu,
Masa kita duduk tasyahud, bila kita duduk tahiyat, dia jadi sedang molek dengan kita duduk tahiyat akhir tu. Tidak duduk atas kaki sebayar orang lah. Bertepik kau tu pula. Kalau kita duduk gapak sedang molek bahu ataupun siku kita ni belaga siku dengan sebelah kita, masa kita duduk tahiyat tu, bila kita duduk tahiyat akhir tu sedang molek, sorang-sorang tu duduk selesa. Ni hamba perhatilah ni, muka kaedah ni dia terbuka. Kita nak buat lagu mana tak apa, yang pentingnya nak rapat saf. Itu pertama. Yang keduanya ialah bila kita dah rapat dah bahu ataupun kita dah takut dah siku, kaedah kakinya dalam mazhab kita Syafi'i ni lebih kurang sejekar. Antara kaki kita tu sejekar. Sejekar ni kau sejekar ni lebih kurang ni, kalau jari hamba ni lebih kurang ni sejekar. Sebab bagi orang lelaki terlalu rapat itu aib, jadi sebagai tina. Dan kalau terlalu lebih pun aib bagi orang jantan. Dia buka luah pun aib juga bagi orang jantan. Sedang moleknya lebih kurang sejekar. Kalau kita ambil sejekar antara dua kaki kita, dia tak sama lagi dengan tubuh kita saat ni. Kecil dia lah, kecil bawah kaki ni, nak banding dengan bahu atas dah. Tak apa dah tu, tak apa dah. Kita nak duduk selesa, tidak duduk nak berayung. Masa kita nak duduk tu tambah-tambah orang ada hak pening-pening sikit kau berayung dah. Letak kuda-kuda tu molek, pastikan kita boleh rapat setuh siku ataupun setuh bahu kita. Tapi yang merasa kalau nak setuh bahu, siku ni kena peluk sikit. Kalau kita buat siku sedang molek, pegang dua kaedah pegang ni, pegang di tapak tangan pegang tapak tangan, lagi pegang pergelangan tangan. Tu pegang ni, pegang kita ni, ya pegang ni. Letak pulaknya letak di bawah dada. Dia meletaklah kot mana kiri sikit ke apa sikit tak apa. Yang pentingnya di bawah dada. Ya kita letak di bawah dada kita ni. Pegangnya sama ada di tapak tangan kita ni pegang sini, ataupun kita pegang di pergelangan tangan, ataupun pegang sampai ke siku lagu ni. Boleh belaka. Jadi kalau orang pegang sampai ke siku lagu ni, dia akan jadi sama luah. Siku dia ni bertemu dengan siku sebelah dan bahu dia. Dia jadi sama kan? Kalau duduk gini jadi sama bahu kan? Kalau kita duduk gini dia jadi buka sikit siku tak? Gitu. Hak kaki tadi kau dah sejekar lebih kurang. Jadi amu duk perhati tengok kalau orang buat sejadah hak dua kaki sedang molek. Tak kena berselisih lah. Tapi kalau orang buat besar sikit, dia tengok sebelah dia tu boleh selisih, kena tengok orang juga weh. Ada orang hak tak boleh nak letak atas sejadah dia pun ada. Jangan sampai kebalah kita nak suruh perapat sejadah ni. Tengok molek, orang ni tak apa ni, buat selisih sikit supaya rapat dengan dia. Sebab ada orang bila semaya kita pergi setuh dengan dia siku, dia kau lagi. Kita nak suruh setuh, kita nak suruh mananya rapat tak? Bersetuh sikit, kita berasa setuh sikit, dia berasa setuh, dia kau lagi. Tak silap lagu tu, biar setuh. Biarlah iron positif tu mari dalam tubuh kita belaka. Jadi kalau baik jadi baik belaka. Sihat segar, sihat belaka. Saintifik ada tu, mana doktor sini dia royak lah. Saintifik ada. Jadi benda-benda lagu tu kita kena jagalah. Dan sekarang laginya nak sebut pasal Quran ni, tadi pasal tinggal Quran. Jadi dalam bulan Ramadan ini mengambil sunnahnya Nabi khatamkan Quran, baca kepada Jibril sekali setiap Ramadan. Kecuali pada tahun terakhir 2 kali. Tahun terakhir dia nak wafat tu 2 kali. Dia habis baca kepada Jibril. Yang kita lah ni kita ambil kaedah tu kita namakan sebagai tadarus. Amba nak sebut sikit laginya dalam masa 5 minit lagi dah, iaitu mengenai khatam Quran. Sebab ada juga orang kata kita baca Quran ni bukan kita mesti nak kena khatam. Betul lah, tidak mesti nak kena khatam, tapi kita nak tengok kepada lagu mana ulama-ulama dulu royak pasal khatam Quran. Lepas tu kita boleh buat keputusan sendirilah. Kita nak khatam ke tak? Gi ke Bimol ke, gilah supermarket mana, gi ke Maidin Tunjung, kau tak kira lah. Ada budak gi bubuh saklar atas cermin kereta kita. Dia ngepeng kedai dia, ni ngepeng kedai dia.
Orang ni ngepeng kedai dia, orang ni ngepeng kek, orang ni ngepeng roti, orang ni ngepeng telefon, orang ni ngepeng gapo deh. Kita ambil saklar tu atas kita lah nak pakai ke tak. Kita duk tengok cari telefon, tiba-tiba siapa saklar telefon, jak telefon murah. Mungkin kita pergi cari. Kalau kita nak cari. Kalau murah lagu mana, aku ada dah telefon, aku tak si pakai telefon baru, kita tak pergi cari. Tak ada apa-apa. Jadi ni kita nak rayak ni mengenai orang-orang dulu. Satunya ialah anak Imam Ahmad rahimahumullah. Anak dia Abdullah bin Ahmad ni, anak Imam Ahmad. Dia kata apa? Kana abi, ayah aku Imam Ahmad lah, Ahmad bin Hanbal ni. Abi, ayah aku, dia kata yakhtimul Quran, dia khatam Quran ni tak cerita Ramadan lagi ni. Tak cerita Ramadan lagi ni. Dia kata dia khatam Quran fi kulli usbu'. Siapa dia belajar bahasa Arab dah? Usbu' ni seminggu deh. Imam Ahmad khatam Quran setiap minggu. Ni cerita hak biasa ni, bukan Ramadan ni. Cerita hak biasa. Ramadan sikit lagi yang buat penutup. Ada hadis yang menyebut Imam Bukhari dia riwayat, ada hadis sebut Iqra' al-Quran fi sab'in. Imam Bukhari, kita nak baca hadis riwayat Bukhari tu, dia kata apa? Iqra'il Quran fi sab'in. Baca Quran 7 hari. Cuba tadi. Cuba dengan Imam Ahmad riwayat, dia khatam setiap minggu. Imam Bukhari pun kata gitu juga. Baca Quran ni biar khatam setiap minggu. Tak apalah, tahun lepas kita dah ni 11 bulan tak ada khatam ke. Tak apalah, biar lepas dah tu biarlah clear tu. Mungkin tahun lepas kita tak cakap, kita tak sihat. Tahun lepas Allah Ta'ala beri sihat, kita dah buat lebih, tak semestinya seminggu lah. Mungkin kita boleh buat lebih pada hotline ni 11 bulan tak dah. Tapi puasa ni sebulan insya-Allah dah. Insya-Allah dah. Nak tak lalu aku dah. Hak mana mampu lah dah. Hak mana tak mampu tu biarlah. Hak mana tak mampu, banyakkan baca Al-Quran. Gitu saja. Hak mana mampu khatam, sila khatam Quran. So lagi dia kata yukrah takhir khatmil Quran fauqa 40 yauman. Tidak bagus, makruh kalau bahasa kita ni dah. Dia kata yukrah, tak comel, tak bagus, makruh kalau disebut. Takhir, melewatkan khatam Quran lebih pada 40 hari. Ni cerita ulama ni. Gak kita ni, kita nak turut ulama kan? Setakat mana boleh kita nak turut dia kan? Dia kata tak comel, makruh, tidak comel. Tapi bagi orang-orang tertentu dia hukum lain. Dia hukum lain. Dia kena orang panggil sabit salah tu tak serupa. Orang hak tarah ni, dia tinggi ni, dia berat sikit kalau salah dah. Orang tinggi lagi tu dia berat lagi kalau dia salah dia. Daripada Imam Ahmad dia kata aksar ma sami'tu, hak banyak-banyak aku duk dengar. Imam Ahmad ni hak banyak-banyak aku duk dengar, dia kata an yukhtamal Quran fi 40. Hak paling banyak aku duk dengar pendapat-pendapat ni, dia kata hak duk rayaknya paling banyak khatam Quran ni setiap 40 hari. Dia sendiri tadi, anak dia kata dia 7 hari je. Tapi dia mari nakalkan balik hak pendapat-pendapat ulama, hak dia duduk kaji ngaji ni, dia kata hak paling banyak aku duduk dengar 40 hari. 40 hari. Itu dia rakyat. Melewatkan ini bagi orang-orang hak ada kelebihan tertentu lah, hafiz Quran, apa dan sebagainya. Dia kata melewatkannya yufdi ilan nisyan, dia akan menyebabkan lupa Quran. Supaya adalah hadis kata siapa dia tak mengaji 3 hari, dia akan jadi apa dia panggil, dia jadi bukan jahil semula, dia jadi kelu. Siapa dia 3 hari turut dia tak mengaji, tak dengar orang mengajar, tak dengar orang kuliah, tak pergi mana-mana majlis ilmu, 3 hari berturut-turut dia jadi kelu. Jangan tu, dia jadi kelu. Jadi pergi masjid tu bingung kepada dia, apa ni dak kecek. Dia jadi lagu tu. Jadi jangan tinggal majlis ilmu lebih 3 hari. Kita orang tua cara orang tua lah, orang muda cara orang muda. Jangan lebih 3 hari tak pergi sejid dengar kuliah ilmu ni. Jangan lebih 3 hari, dia jadi kelu.
Bahasa Kelantan kita kan jadi kelu, jadi bengong, kadang jadi tak tentu kalu gitu. Okey. Ba'dul ulama, beberapa orang ulama, setengah ulama dia kata man lam yaqra'il Quran faqad hajarah. Balik ke cerita mahjurah tadi, Quran hak kita tak pakai tadi. Kita tinggal Quran. Dia kata siapa dia yang tidak baca Quran, dia telah menjadi Quran itu mahjurah. Allah Taala kata tadi. Janganlah kita mahjurah tu jadi perangai sepuluh orang musyrikin tadi lah. Tinggal Quran, tahuk Quran, tak pakai Quran, sedengar Quran. Wa man qara'al Quran, ini peringatan. Kalau boleh ambil hal ni lah wakil tak apa dah. Wa man qara'al Quran wa lam yatadabbarhu, siapa dia baca Quran tapi tidak tadabbur, maknanya tidak cuba untuk memahami isi Quran tu, faqad hajarah, dia juga termasuk dalam orang yang tinggal Quran tadi, menjadikan Quran itu bagi tinggalan. Siapa dia yang baca Quran walam yatadabbar ma'anihi faqad hajarah. Wa man qara'ahu, siapa dia baca wa tadabbara ma'ani, dan juga dia tadabbur, cuba faham makna dia, walam ya'mal bihi, tapi tak cuba untuk beramal dengan Quran, faqad hajarah, dia juga hajarah Al-Quran, dia tinggal Quran, jadikan Quran tu bagi tinggalan juga. Siapa dia tak baca, macam dia tinggal Quran. Siapa dia tidak baca, siapa dia baca tapi tidak tadabbur, macam dia tinggal Quran. Siapa dia baca, tadabbur tapi tidak beramal dengan Quran, juga macam dia tinggal Quran. Jadi itulah lebih kurang pesanan hamba sendiri kepada hamba dan juga kepada kita belaka. Janganlah kita menjadikan Quran ni seperti mana bagi tinggalan. Kembalilah kita pada Quran, ambillah kesempatan Ramadan nak mari ni supaya kita ni boleh kembali kepada Quran. Paling tidak tadi baca, tadabbur, cuba beramal dengan Quran. Kita mula dengan baca dulu insya-Allah, dan dalam halaqah tadarus kita tu ada ke bincang-bincang makna dan sebagainya. Begitu jugalah ustaz-ustaz duk mengajar, duk bagi tazkirah juga, dia tadabbur makna Quran. Macam hamba buat ni tadabbur lah ni. Tadi kan mula-mula hamba baca ayat surah Furqan ayat 30 tadi dah. Maka hamba pun royaklah sikit, ulama ni kata gitu, ulama ni kata gini, sebab nak faham ayat tu. Tadabbur lah tu, itu makna tadabbur. Ada ulama kata tadabbur ni makna dia gini, hak mana ada dalam Quran ambil letak atas kepala kita. Itulah mana tadabbur. Ni kita duk ambil Quran letak atas kepala orang semua. Tak kenalah kita sikit abu. Tak raja kenalah kita. Tadabbur ni dia kata ambil hak Quran saat ni letak atas kita. Aqimus solah, siapa? Dirikanlah semaya, siapa? Akulah. Allah Taala kata kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu puasa. Siapa? Akulah. Itu makna tadabbur. Ambil hak dalam Quran tu letak atas aku. Hukum hakam lain pun sama, belaka-belaka sama. Dan akhirnya tutup dengan Imam Malik rahimahullah. Dalam bulan puasa, hak ngajar-ngajar dia tinggal, dia baca Quran. Imam Malik. Imam Malik rahimahullah. Sufyan As-Sauri juga. Dalam bulan puasa ini dia tinggalkan kerja-kerja hak biasa dia baca Quran, dan juga banyakkan ibadat kepada Allah Taala. Imam Bukhari dia khatam Quran setiap hari sekali khatam, luar daripada semaya tarawih. Semaya tarawih pula Imam Bukhari ni dia baca dalam tarawih dia 3 hari sekali khatam. Maknanya 1 malam 1/3 Quran dia perhabis. Imam Bukhari rahimahullah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita ni pula, diceritakan bahawa dia baca Quran bulan biasa setiap hari khatam. Dan pada bulan Ramadan 60 kali khatam. Maknanya 2 khatam sehari. Ini semua adalah inspirasi kepada kita. Kita pun tahu, hamba pun tahu, hamba pun tak mampu nak amat selalu dah bulan Ramadan ini dengan keadaan-keadaan ulama kita ni. Tapi kita ambillah inspirasi ini, paling tidak kita nak menambahkan
bacaan Quran kita bermula daripada sekarang ini. Malam ni malam Jumaat ni. Esok Jumaat ni, Sabtu, Ahad dah mula puasa dah, sambung terus dengan Quran hak puasa, insya-Allah semuanya digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sakatulah hamba boleh siapa boleh royak peringatan untuk hamba sendiri dan juga untuk ibu ayah sekalian, sahabat-sahabat hamba, adik-adik kita, anak-anak kita, semoga apa yang hamba sebutkan ini menjadi pengajaran kepada kita dan juga memperingatkan kita apabila kita lupa. Itu nama tazkirah. Jadi insya-Allah banyak-banyaklah dengan tazkirah sebab Allah Taala kata wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. 2-3 hari lagi bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami pada Ramadan. Berilah kesempatan kami untuk Ramadan pada tahun ini ya Allah, dan kami berjanji untuk membuat yang lebih baik daripada sebelum ini ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaflah masa pun lewat, apa-apa yang disebut tadi, apa yang tidak baik itu meminta maaf belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.